Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita dan pencipta sekalian alam. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sujud padanya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita mengabdikan diri kepadanya serta memohon pertolongan darinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga di atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga setiap kali pertemuan kita ada kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, dan ada pertambahan ilmu yang ada pada kita berkaitan dengan agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan kefahaman kita dalam agama, kerana itulah sebenarnya kebaikan yang hakiki dan yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada hamba-hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah jadikan dia faham tentang agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kitab kita berkaitan dengan Al-Firqatun Najiyah. Apa maksud Firqatun Najiyah? Golongan yang selamat. Daripada awal kita baca kitab sehinggalah pertemuan kita yang terakhir, kita dah sebut tentang bagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akan berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Nabi bagi tahu dengan wahyu yang Allah Taala sampaikan kepada Nabi bahawa umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Perpecahan bukan perpecahan main-main, sehingga Nabi SAW kata 73 golongan dari mereka kesemuanya akan berada di dalam neraka kecuali satu sahaja yang selamat. Bila sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Lalu kita tahu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah perpecahan dalam agama. Dalam agama pun berlaku, di luar daripada agama lagilah hebat dia berlaku. Kalau dari sudut bangsa kita punya perpecahan, kita semua tahu betapa banyaknya perpecahan yang berlaku. Pilihan raya sampai 5 penjuru, 6 penjuru. Kena setuhlah sikit pasal dekat-dekat dah ni kan. Tapi itulah realitinya. Perpecahan pasti berlaku. Politik, perpecahan cara politik. Perpecahan pada sudut sukan, ada hak sokong pasukan tu, ada sokong pasukan ni, fanatik lagi situ sini, makin lagi pecah. Jadi kita ni bila sorting, rupa-rupanya kumpulan kita ni sedikit sahaja. Tapi yang paling bimbang ialah, yang paling takut ialah perpecahan dalam agama. Apa maksud perpecahan dalam agama? Semuanya mengaku Islam
tetapi cara Islam mereka itu berbeza antara satu dengan yang lain. Seolah-olah Islam tu ada beberapa version, ada beberapa versi dan edisi. Ini Islam cara dia, ini Islam cara dia. Padahal kita memiliki kitab yang sama, Tuhan yang sama, Rasul yang sama, kiblat yang sama. Tiba-tiba dengan semua sama ni, Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kitab yang sama, kiblat yang sama ni, semua sama ni, tiba-tiba berlaku juga perpecahan di kalangan umat dalam beragama. Sehingga bila kita tengok orang ni beramal, peliknya cara dia, tak aja pula kita tengok amalan dia macam ni. Tengok orang ni pula, peliknya kita pun tak pernah tengok orang macam ni. Pergi tempat situ, itu lain pula cara dia beragama. Hak kawan ni satu zikir duk turun naik, turun naik, turun naik. Dia punya goyang atas bawah, atas bawah, atas bawah. Mari seorang lagi kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Mari seorang lagi ada hak lompat, punya lompat, punya lompat. Hak tu bahagian gerakan dia. Bahagian bacaan pula ada mari seorang zikir dia Allah, 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 Allah. Sebut nama Allah saja. Mari satu lagi tak sebut pun nama Allah. Hu. Mari satu lagi dia sebut penuh subhanallah, 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 subhanallah. Tu contoh, berlaku banyak lagi. Ritual ibadah ada orang buat macam ni, ada orang buat lagu tu, ada orang macam-macam tuan-tuan. Realiti depan mata kita. Bersama kita ada khabar yang Nabi SAW bagi tahu 1400 tahun yang dulu. Nabi SAW kata, "Sataftariqu ummati 73 firqah." Umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Umat Nabi ni kulluhum finnar, semuanya dalam neraka kecuali satu saja. Satu tu yang mana? Sahabat kananya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Humma ana alaihi wa ashabi." Yang selamat itu ialah kumpulan yang tetap berpegang dengan apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berada atasnya, iaitu bahasa mudah kita kata Islam versi Nabi dan sahabat. Golongan Islam yang selamat ialah golongan versi Nabi dan sahabat. Sebab tu kalau orang Syiah mari kita kata Syiah, dia kata betul Syiah gini, kita tanya, Syiah ni ada tak zaman Nabi? Kalau dia kata Syiah tak ada zaman Nabi, maka automatik dia tak termasuk dalam hadis hak Nabi kata golongan selamat itu orang yang ada di pada zaman orang yang berada di atas jalanku dan sahabatku. Siapa mereka ini? Orang yang ikut Nabi dan orang ikut jalan sahabat Nabi. So walaupun kita ni tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak jumpa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, jalan mereka tu diwariskan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Nabi ini dia mati, dia tidak meninggalkan harta, tak meninggalkan dinar, tak meninggalkan dirham, tak mewariskan perkara itu. Sebaliknya para nabi mewariskan ilmu. Jadi ilmu yang diajar oleh nabi ada bersama para sahabat, dan para sahabat mewariskan pula kepada generasi tabi'in. Generasi tabi'in mewariskan pula kepada generasi tabi'ut tabi'in. Dalam proses perjalanan itu maka berlaku wujud macam-macam. Ada yang kita sebut sebagai Syiah tadi,
ada yang disebut sebagai Khawarij, ada yang disebut sebagai Murji'ah, ada yang disebut sebagai Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, macam-macam lagi nama. Kesemua kumpulan-kumpulan ini mereka berbeza dan bercanggah dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Sebab tu kita paling utama sekali tuan-tuan, jangan bercanggah dengan Nabi. Ayat yang kita baca pagi tadi dalam kuliah tafsir saya, tuan-tuan kalau nak tengok boleh, dalam Facebook pun ada, type je Ustaz Ahmad Hashimi, boleh tengok situ. Ataupun kalau ada dekat boleh pergi je Masjid Nurul Islam, dekat ni je dia. Tiap-tiap pagi kita ada kuliah, lepas daripada subuh sekejap saja kita baca Quran, setengah muka surat, kemudian kita tafsir dan terjemahkan dia, kita tadabbur makna dia. Pukul 7.30 balik belakang habis. Boleh pergi kerja masa siapa-siapa ada boleh duduklah. Mungkin dia nak hantar anak sekolah, mungkin lewat tak sempat lah, tapi boleh dengar online. Pagi tadi kita baca ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita tentang Nabi Adam alaihi salam, iaitu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam, Hawa, Iblis, semuanya turun ke bumi. Nabi Adam duduk di syurga ni sekejap je. Dicipta pada hari Jumaat, masuk syurga hari Jumaat, dikeluarkan pada syurga pun hari Jumaat juga. Bila diturunkan ke bumi setelah daripada dia bertaubat kepada Allah, dan Allah terima taubat Nabi Adam AS, tapi tetap juga diturunkan ke bumi kerana itulah asalnya tujuan Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS. Lalu waktu turun tu Allah Ta'ala kata, qul nahbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya sekali daripada syurga. Adam, Hawa dan juga Iblis. Iblis dilaknat sebelum tu lagi, waktu dia tak nak sujud kepada Nabi Adam dah dikeluarkan daripada syurga dah. Tapi setelah Nabi Adam makan buah larangan, kesemua mereka turun ke dunia. Allah Ta'ala kata, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tapi ingat, apabila datang kepada kamu hidayah, petunjuk daripada aku. Maknanya Allah pesan kepada Nabi Adam, dan juga kalau kita baca tafsir ayat ni merujuk kepada semua keturunan Nabi Adam AS, zuriat keturunan dia, bahawa akan datang petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia berupa rasul dan juga kitab-kitab suci. Kata Allah, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, siapa yang mengikuti petunjukku yang Allah Ta'ala turunkan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada juga kesedihan. Akhirat nanti tiada ketakutan dan tiada kebimbangan bagi mereka. Syarat dia apa? Apabila turunnya kepada mereka petunjuk dari Allah, mereka mesti ikut petunjuk. Kalau kita, siapa yang datang kepada kita bawa petunjuk? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa? Al-Quran. Apa yang menjelaskan Al-Quran? Hadis Nabi. Inilah hidayah yang mesti kita ikut. Jadi hari ini kerja kita ialah mengikuti petunjuk. Dan inilah jalan yang selamat. Kalau tiba-tiba dia kata saya ni tak perlu kepada hidayah, tak perlu kepada ilmu hak dia mau duduk belajar ni, Quran ke hadis ke, itu ilmu. Saya ilmu direct daripada Allah. Ni perpecahan juga berlaku. Bila ada orang mendakwa dia dapat ilmu secara langsung daripada Allah Azza wa Jalla, dia kata.
Tak kira lah nama dia kata macam-macam, ada kata ilmu laduni lah, ada ilmu apa tu lah, biasa guna ilmu laduni lah, ilmu yang dapat secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan dia, kalau betul ada ilmu jenis lagu ni, maknanya orang tu tidak lagi perlu mengikuti petunjuk Nabi ya? Dah dia dapat ilmu direct. Maka siapa yang tak perlu kepada hidayah dan petunjuk daripada Nabi sebenar-benarnya dari sudut agama, orang ni bukan lagi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh kau kita kata macam tu? Jawapannya tidak boleh, kerana setiap manusia yang hidup hari ini tidak ada seorang pun yang boleh berlepas diri daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak rujuk cerita Nabi Khidir lah sebagai contoh, kalaulah dia Khidir dalam surah Al-Kahfi tu kan, Nabi Musa jalan dengan anak murid dia, kemudian jumpa seorang lelaki di antara pertemuan dua laut. Kemudian lelaki tersebut pula Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu laduni, kanan nama dia, wa 'allamnahu min ladunna ilma, wa 'allamnahu min ladunna, dari sisi kami beri kepada dia ilmu. Maka orang guna nama tagline dia ilmu laduni kerana ilmu dari sisi Allah. Boleh tak kita ambil hujah tu terpakai untuk umat kita ni? Makna sebagaimana orang tu tak ikut syariat Nabi Musa, dia dapat ilmu direct daripada Allah, maka ada orang zaman kita ni mendakwa dia pun dapat direct ilmu daripada Allah, tak perlu lagi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan dia tidak boleh. Sebab apa tidak boleh? Kerana sifat syariat Nabi Musa tak sama dengan sifat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diutuskan hanya kepada Bani Israel. Kerana nabi-nabi terdahulu diutuskan untuk kaumnya sahaja. Dan lelaki dalam surah Al-Kahfi itu bukan dari kalangan Bani Israel. Jadi wajar untuk dia tak ikut Nabi Musa, dan boleh tak mustahil baginya dia juga seorang Nabi yang menerima wahyu dari Allah. Tetapi itu tak berlaku kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini diutuskan untuk sekalian umat. Sehingga Nabi Isa alaihissalam, tara Nabi Isa ni dia Nabi dan Rasul, cuma dia diangkat ke langit untuk akhir zaman. Dia diutuskan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat ke langit sehingga dia diturunkan pula ke bumi di akhir zaman sebagai membuktikan dia bukan Tuhan, seperti mana dakwaan orang Kristian yang menyembah dia. Waktu Nabi Isa turun, sifat dia dah tak sama dengan waktu dia diangkat. Kerana waktu dia diangkat, dia adalah Nabi dan Rasul mengikut syariat kitab Injil. Tapi bila dia turun, dia akan turun menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab syariat Nabi Muhammad adalah untuk sekalian umat manusia. Jadi tak ada orang pun boleh kata aku boleh ilmu direct daripada Tuhan, tak perlu lagi ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata perkataan itu, kata Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbis Iblis, memetik kata daripada Ibnu Aqil bahawa perkataan itu sebenarnya perkataan orang yang kufur ataupun tiada agama. Bahaya tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kembali kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Apa dia? Umat dia akan berpecah 73 golongan. Satu sahaja selamat daripada mereka, ialah orang yang ikut
jalan Nabi dan sahabat. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah satu hari memberi nasihat sehingga sahabat-sahabat menangis, seakan-akan nasihat Nabi itu adalah nasihat yang terakhir. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat yang terakhir, apa wasiat kamu kepada kami? Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kamu, pertama, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, taatlah kepada orang yang memimpin kamu, walaupun yang memimpin kamu seorang hamba yang berkulit hitam. Dan Nabi SAW pesan juga, siapa yang panjang umur di kalangan kamu, saya terjemahkan hadis ni, lafaz dia, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa panjang umur di kalangan kamu akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka di saat itu berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabat yang menjadi khalifah selepas daripadaku. Dan Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi geraham. Gigitlah dia dengan gigi geraham, mana pegang sungguh-sungguh seperti mana kamu gigit sesuatu dengan gigi geraham kamu. Dan Nabi SAW pesan, janganlah kamu mengada-adakan, mereka-reka perkara baru dalam agama. Jangan tokok tambah agama ini. Pasal apa? Sebab kita nak versi yang asal, original, tidak ditokok tambah dan tidak dimodifikasi, tidak diubah, tidak dimodify oleh orang-orang yang ada kepentingan selain daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata jalan keselamatan yang kita dah pesan daripada awal hari tu sampai ke kelas yang terakhir, kita nak cari jalan yang paling selamat ini, iaitulah jalan Nabi dan sahabat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara hak Nabi bawa yang kita sering juga kata manhaj orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, ialah mereka menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Jaga tauhid ni maknanya dia jaga hak Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Tauhid ni mengesakan Allah. Mengesakan ni bukan sekadar kenal Allah tu satu, tidak, tapi menunaikan hak-hak yang ada, yang wajib ke atas hamba, menunaikan hak itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ni bukan kata siapa Tuhan kamu? Allah, Tuhan yang Maha Satu. Tauhid bukan sekadar ucapan di mulut bahawa Tuhan tu satu, tapi tauhid ialah ertinya mengesakan Allah sebagai Tuhan yang satu dengan menunaikan hak-hak tanggungjawab yang wajib ke atas hamba yang Allah Azza wa Jalla sendiri bagi tahu kepada hambanya. Maka apa hak Allah ke atas hamba? Hak Allah ke atas hamba nombor satu, kita esakan ia dari sudut kekuasaan Tuhan. Maknanya tidak ada yang berkuasa seperti mana atau yang memiliki kekuasaan Tuhan melainkan Allah. Itu hak Allah nombor satu. Kita kata apa? Allah Tuhan pemilik sekalian alam. Sehingga bila orang tanya, siapa cipta langit? Kita kata Allah. Siapa cipta bumi? Kita kata Allah. Siapa cipta gunung? Kita kata Allah. Siapa cipta padang, rumput, tumbuhan, binatang? Kita kata Allah. Itu penciptaan. Siapa yang mentadbir alam semesta? Kita juga kata Allah. Siapa yang memberikan mudarat dan manfaat?
kita kata Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, kita kata Allah. Siapa yang memberi kepada kita penglihatan, pendengaran, pertuturan, kita kata Allah. Sebab semua yang kuasa ketuhanan ni, tak ada yang memiliki kuasa ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita panggil tauhid rububiyah. Kenapa rububiyah? Kerana kalimah rububiyah tu asal daripada kalimah Rabbun. Rabb ni Tuhan. Daripada mana kita faham hak Allah ini? Daripada ayat Quran yang Allah sendiri katakan, memperkenalkan dirinya kepada hamba dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah Rabb ada dalam surah Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Makna selain Allah bukan Tuhan. Walaupun dia disembah sebagai Tuhan, tapi realiti dia bukan Tuhan. Tuan-tuan mari patung berhala paling besar atas dunia ni, kita kata dia patung, dia bukan Tuhan. Dia tidak memiliki sedikit pun kuasa ketuhanan. Sehingga Allah Ta'ala kata, walladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Dia tidak mampu mencipta walaupun seekor lalat. Ma yamlikuna min qitmir, kata Allah, mereka tidak memiliki walaupun senipis kulit biji kurma. Bukan kulit kurma tebal, kulit biji kurma. Tuan-tuan pernah tengok tak biji kurma? Ada selaput nipis macam kita kulit bawang. Tuhan lain daripada Allah tidak mampu mencipta walau seekor lalat, tidak memiliki walaupun sesuatu senipis kulit kurma, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui benda gaib. Sehingga mereka semua tu adalah sebenarnya Tuhan-Tuhan palsu. Yang benar hanya Allah sahaja sebagai Tuhan yang benar. Yang ni hak Allah nombor satu. Jadi jangan siapa-siapa pun dari kalangan hamba Allah ni memberikan kuasa ketuhanan kepada selain Allah. Sama ada memberikan ataupun mengiktikad, mempercayai bahawa selain daripada Allah ada kuasa ketuhanan. Tak ada. Itu hak Allah yang pertama. Dia Tuhan yang tunggal dari sudut kuasa ketuhanan, rububiyah. Hak penciptaan milik Allah, hak memakbulkan doa milik Allah, hak menghidupkan milik Allah, hak menciptakan milik Allah, hak memberi sakit juga Allah, hak memberi sehat juga Allah, hak memberi mudarat juga Allah, hak mendatangkan manfaat juga Allah. Tidak ada yang berkuasa mencipta, mentadbir, mentakdir melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pergi, tiba-tiba kita pergi tengok pokok besar, kan orang duk tambah pokok besar, pokok besar, kita kata itu pokok. Jangan duk minta dengan dia. Dia tidak memiliki sedikit pun daripada kuasa ketuhanan. Dia bukan Tuhan, dia pokok. Siapa yang tiba-tiba percaya pokok ni, kalau kita buat baik ke dia, pokok ni dia boleh memberi manfaat kepada kita. Kadang-kadang tak usah cerita pokok lah tuan-tuan, jauh sangat tuan-tuan ni tak ada pun intikad pokok. Saya ambil real cerita. Surat berantai. Pernah dengar surat berantai? Dengar surat berantai? Pernah dapat tak surat berantai? Tak pernah. Siapa tak pernah memang orang soleh sungguh. Surat berantai ni dia bagi kita satu surat. Zaman dulu cerita ni, dia bagi siapa yang photostat surat ni, bagi kepada 20 orang, rezeki dia akan melimpah-limpah. Siapa yang tak photostat dan tak bagi, abaikan surat ni, maka ditimpa kemudaratan. Tu nama dia surat berantai. Tahu sebab apa berantai? Sebab 10 orang photostat kepada 10 orang. Jadi setiap orang daripada 10 pergi ke 10 lagi jadi 100. 100 pergi pula lagi jadi 1000. Dia panggil surat berantai. Orang ni ambil photostat pergi ke orang, ini dipanggil surat berantai.
Kenapa dipanggil surat bantai dia? Kenapa potong step? Sebab dalam tu dia kata, siapa yang potong step surat ni, dia akan dapat kebahagiaan, nikmat dan macam-macam rezeki. Dan siapa yang tidak potong step surat ni, maka dia akan menerima bala, bencana dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tanya, siapa yang memberikan mudarat dan manfaat masa tu? Surat tu. Surat tu. Kita kata, koyok je surat tu, keram. Pasal apa? Surat tu tidak memiliki sedikit pun kuasa ketuhanan. Tak saya cerita pokok. Kalau pokok tuan-tuan kita tebang, kong tebang, jatuh pokok hak disembah. Kita kena kata, mu pokok, mu tidak memiliki sedikit pun kuasa ketuhanan. Hatta benda-benda yang betul dalam kita, contoh Hajar Aswad. Hajar Aswad, tuan-tuan. Hajar Aswad, pakai cium. Cium. Nak cium tu gak kena siku sini, tumbuk sini nak cium. Pasal apa? Siapa boleh cium Hajar Aswad? Kalau dia kata cium Hajar Aswad sebagai sunnah Nabi, aku nak cium sebab Nabi cium. Sunnah Nabi. Tak apa. Tapi kalau dia cium, aku cium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad ni akan memberkati aku. Maka di situ tak betul. Kata Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab, di saat dia nak cium Hajar Aswad, Umar kata apa? Wallahi, demi Allah, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Demi Allah, aku tahu engkau adalah batu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Engkau adalah batu yang tidak ada kuasa manfaat dan tiada kuasa mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalaulah tidak kerana aku melihat Nabi menciummu, nescaya aku tidak akan cium kamu. Jadi Umar cium Hajar Aswad sebab apa? Sebab sunnah Nabi cium. Kerana Nabi cium, aku cium. Tapi yang memberi mudarat dan manfaat bukan batu Hajar Aswad, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah. Lalu janganlah kita percaya tasbih koka ada manfaat mudarat. Jangan percaya tongkat sakti ada manfaat dan mudarat. Jangan duk percaya tangkal azimat ada manfaat ada mudarat. Jangan duk percaya siapa simpan ikan puyuh dalam rumah dia pencuri tak masuk. Khurafat kita panggil. Ada ke simpan ikan puyuh dalam rumah curi tak masuk? Ikan puyuh memiliki manfaat dan mudarat. Pernah dengar kan? Jangan juga percaya kalau kita baling kain atas bumbung rumah, hujan tak turun hari tu. Bumbung kita ada manfaat dan mudarat. Jangan. Hak Allah yang pertama, kuasa ketuhanan ni milik Allah saja. Tapi tuan-tuan ingat, bahaya zaman sekarang ni, masuk dalam minda kita macam-macam magic. Ilmu magic, black magic. Cerita Disney ni, Allah, dalam tu cerita saya tengok juga kadang-kadang main anak-anak. Sungguh minat sungguh pokok dia ni kalau cerita bab magic-magic ni. Frozen lah tak frozen, petik jari jadi istana sendiri. Ada tongkat ajaib, tank situ jadi begini, tank sini jadi begitu. Semua ni kuasa-kuasa ni sebenarnya kuasa yang dimiliki hanya oleh Allah. Tapi cerita ni seolah-olah menampakkan ada manusia yang memiliki kekuasaan ajaib ini. Sehingga kalau kita jumpa doktor pakar, mana doktor pakar sekalipun, kalau berjaya membedah kita sehingga sembuh, kita kata bukan doktor yang menyembuhkan, sebaliknya yang menyembuhkan adalah Allah. Bila kita makan ubat mahal mana pun ubat, bila kita sembuh kita kata bukan ubat yang menyembuhkan tapi Allah. Tetapi ikhtiar, Allah suruh kita cari ikhtiar. Itu hak Allah yang pertama, kuasa ketuhanan, kita panggil tauhid rububiyah. Mana asas dia? Ayat Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hak Allah.
Hak Allah yang kedua ialah menamakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana Allah perkenalkan dirinya sendiri. Allah ni dalam Quran, dia bagi tahu kepada kita nama dia. Kepada kita nama dia. Nama dia yang paling agung Allah. Bila sebut Allah, orang kenal belaka. Tapi selain daripada nama dia sebagai Allah, ada juga nama-nama dia yang lain. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam Al-Fatihah Allah Ta'ala sebut. Padahal Allah perkenalkan dah nama dia. Dia ni siapa? Dia ni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tapi dia sambung lagi. Yang maha pengasih lagi maha mengasihani. Dia perkenalkan dirinya lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Nama dia Tuhan sekalian alam. Dia bagi tahu lagi nama dia siapa? Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha mengasihani. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata Huwallah. Dialah Allah Allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengetahui benda gaib. Dialah yang mengetahui benda yang zahir. Huwat tawwabur rahim. Dialah yang maha penerima taubat. Dialah yang maha pengasih mengasihani. Wallahu allazi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah yang menamakan dirinya Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dialah Ar-Rauf, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Latif, dialah Al-Quddus. Dialah Allah yang menamakan dirinya dengan nama-nama yang indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabban Muhammadar rasulullah bil islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati Muhammadin wa salatu al-fatiha wa asnaqa. Baik. Hak Allah yang kedua ialah kita menamakan bagi Allah apa yang Allah namakan dirinya dalam Quran dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan Allah dalam hadis. Begitu juga dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Allah kata dia murka, kita kata memang Allah ada kemurkaan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah tertawa, kita kata memang Allah Taala ada sifat itu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama-nama atau berkenaan dengan sifat-sifat Allah, maka kita kata Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama seperti mana yang ada dalam Quran, seperti mana yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedah kita dalam menentukan nama dan sifat ialah kita mengisbatkan semua yang Allah bagi tahu, semua yang Nabi bagi tahu dengan satu kaedah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahawa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak menyerupai mana-mana pun makhluk. Di situlah dipanggil tauhid. Mengesakan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Bererti kita beriman kepada Allah memiliki nama dan sifat, dan apa yang ada pada Allah dari namanya dan sifatnya tidak dimiliki oleh sesiapa pun dari kalangan makhluknya. Kalau Allah kata dia As-Sami', Allah Maha mendengar, kita kata betul, Allah Maha mendengar. Macam mana Allah mendengar? Kita tak tahu. Cuma laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang seperti dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, kita kata betul Allah Maha melihat. Al-Basir. Macam mana Allah melihat? Kita kata kita tak tahu. Itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada pandangan pun, penglihatan pun yang sama dengan penglihatannya Allah Azza wa Jalla. Sifat yang ada pada Allah tu tunggal. Dia hanya layak ada pada Allah dan tidak layak pada sekalian makhluk. Itu makna laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau Allah murka dalam hadis, Allah murka. Sebab Allah Ta'ala sebut ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Maknanya Allah ada sifat murka bagi Allah. Betul tak? Quran bagi tahu macam tu. Macam mana Allah murka? Dengan kemurkaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun atau sesuatu pun dari makhluknya. Kita tengok orang marah takut dah. Binatang marah lagi takut. Tapi kita tak tengok lagi macam mana kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Itu Nabi-Nabi bila cerita kemurkaan Allah dia takut. Bila tengok dia hari akhirat Nabi, umat dia naik titian sirat, takut. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Sebab dia tahu kemurkaan Allah tu melebihi sekalian kemurkaan makhluk. Sehingga Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, waktu orang pergi cari mereka nak minta syafaat di akhir zaman, di akhirat nanti, semua tak berani. Nabi Adam kata, aku tak berani. Akulah yang dulu menyebabkan kamu keluar daripada syurga. Aku tak berani. Jumpa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh kata, aku pun tak berani. Zaman aku telah habis tenggelam semua. Nabi Ibrahim kata, aku pun tak berani. Nabi Ibrahim menyatakan, dulu aku pernah buat 3 pendustaan. Tapi pendustaan pun bukan pendustaan macam kita menipu hari ni.
Bila orang ajak pergi sembah berhala, Nabi Ibrahim kata, aku sakit tak boleh pergi. Tu je. Bila orang tanya, ni siapa ni? Isteri dia Sarah ni siapa ni? Ini saudara aku, saudara seagama maksud dia. Dia tak tipu, dia panggil tauriah ni. Dia kira suka bahasa double meaning, dua makna. Tapi tetap juga dia takut di hari akhirat. Kita ni salah tak tahu banyak mana. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kita tidak meletakkan sifat Allah sebagai yang maha tinggi. Itu kita sebut sebab sifat kasih dia lagi luas. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Besar-besar kemurkaan yang kita sebut tadi kan. Bila bandingkan dengan rahmat Allah, tak ada yang merahmati sepertinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kerahmatan yang ada pada Allah meluasi dan melimpahi kemurkaannya. Ini dipanggil menunggalkan Allah pada nama dan sifatnya. Siapa yang kenal Allah dengan nama-namanya, jangan gerti nasyid ya tuan-tuan. Cuba kenal nama Allah. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi, budak-budak, la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudus. Macam hak dia nyanyi. Tu bukan kenal tauhid, tu sekadar baca dengan mulut dia nama-nama Allah. Mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya macam kita boleh cerita tadi. Rahmat Allah tu macam mana? Sebab dia menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Keamanan yang ada pada Allah tu macam mana? Kerana dia menamakan dirinya Al-Mu'min, yang maha mengamankan. Kesejahteraan dan keselamatan yang ada pada Allah, macam mana besarnya dia. Kerana kita sering mengucapkan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudusnya Allah, sucinya Allah, luasnya kasih sayang Allah. Belajar, kenalilah Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Ada kitab pun tuan-tuan, Fiqh Al-Asma'ul Husna. Baca kitab tu, kenalilah Allah dengan nama-namanya. Bukan sekadar kita pandang nasyid. Dan jangan pula nasyid pun tak tahu, nama pun tak tahu. Waktu lagi parah, orang kata apa nama Allah? Tak tahulah aku kenal nama Allah je. Kurang-kurang boleh dah, selamat dah tuan-tuan. Cuma kita kata kalau nak lebih kenal, lagi cinta dan lagi menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, belajar mengenali Allah, menerusi panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu hak Allah yang kedua. Kita ambil daripada Ar-Rahmanur Rahim. Dan ada satu hak Allah yang paling utama. Ni saya sebenarnya simpan hak ni, hak last ni sebagai last, kerana dia hak Allah yang paling utama. Tapi sedar tak sedar, jam pun dah berbunyi, azan pun dah dikumandangkan. Cadang-cadang nak sebut panjang lebar cerita tentang Allah yang terakhir ni. Tapi kalau cuti pagi tak tahu mari ingat kedak, tapi sebut juga sikit lagi. Boleh kau sambung sikit lagi? Kau nak sambung minggu depan pula, minggu sekali lagi. Sebab kuliah maghrib ni dia tengok jam. Nak balik makan malam pula lambat. Tapi gitulah. Hak Allah yang teragung dan terbesar, yang paling utama, dan inilah yang akan menjadi pengukur yang paling utama. Ialah hak Allah sebagai Tuhan yang disembah. Bukan sekadar Tuhan yang berkuasa, dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan hamba ini tidak menyembah sesuatu pun selain dari Allah yang Maha Agung. Dan ini duduk pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini dipanggil tauhidul ibadah.
mengesakan Allah pada penyembahan, ataupun dipanggil sebagai tauhidul uluhiyah, mengesakan Allah pada hak disembah dan diibadahi. Bahawa kita tak minta doa dah melainkan kepada Allah. Kita tidak berharap dan bertawakal dah melainkan kepada Allah. Dan kita tidak akan sujudkan dahi kita, tundukkan diri kita kepada sesuatu pun dari makhluk, kerana ketundukan kita, sujud kita, tawakal kita, ta'abbudnya kita ni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik kita dan pemilik sekalian alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hak ni tuan-tuan, paling besar, paling utama, paling panjang lebar, paling ramai orang tergelincir daripadanya. Untuk jelaskan hak ini, kita sambung pada minggu yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang. Sebab saya cadang untuk cerita dengan panjang lebar, dan saya juga cadang untuk cerita golongan-golongan yang tergelincir pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang kita panggil sebagai golongan kafir, musyrik, golongan pluralisme. Semua kepincangan akidah asasnya adalah gelincir dari tauhid. Yang paling utama ialah tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid al-ubudiyah. Hak Allah yang paling utama ialah diibadahi, diperhambakan diri kepadanya dan disembah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah bagi panjang umur, kesempatan masa, dan Allah bagi ingatan kita untuk cerita benda ni balik. Tak tahulah nanti takut-takut lepas pilihan raya tu big point lain pula dah. Moga jumpa lepas ni kerajaan lain dah pula, tak tahulah lagu mana ceritanya. Tapi saya tutup akhir sekali, oleh kerana beberapa hari lagi pilihan raya ni, solatlah istikharah. Walaupun kita dah tahu dah kita nak pilih hak mana, tapi solat istikharah 2 rakaat, minta petunjuk. Ya Allah, aku ada pilihan, tapi engkau tunjukkanlah juga aku ni mana hak betul yang aku nak pilih. 2, selain daripada istikharah, minta doa sungguh-sungguh dalam waktu-waktu begini. Ya Allah, lantiklah orang yang baik untuk memimpin kami. Baik dari sudut mana? Solat istikharah ada 5 kategori. Baik untuk agama nombor 1, baik untuk dunia nombor 2, baik untuk ahli keluarga nombor 3, baik untuk harta dan ekonomi yang nombor 4, baik untuk hari akhirat nombor 5. Ada 5 kategori yang Allah Ta'ala, Nabi SAW ajar kita minta dalam istikharah. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah, kalaulah perkara ini khairul li fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li. Ya Allah, kalaulah perkara ini baik untuk agamaku, duniaku, ahli keluargaku, harta bendaku dan akhiratku, sama ada yang dekat ataupun yang jauh, ya Allah, permudahkanlah dia untukku. Minta doa, ya Allah, bagilah pemimpin yang baik untuk memimpin urusan kami, kerana kita nak pemimpin yang boleh menyelamatkan dan menjaga urusan kita dunia dan akhirat. Setelah daripada kita bertawakal dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, Dialah tempat kita bergantung segala sesuatu, dan Dialah Allah yang memiliki seluruh kerajaan di langit dan di bumi. Qulillahumma malikal mulk, Allah lah raja segala raja. Tu'til mulka man tasha, Dialah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Dialah yang juga mencabut kekuasaan daripada siapa yang Dia nak. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, Dialah yang memuliakan siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Engkaulah ya Allah yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Jadi ini relate dengan apa kita sebut di awal tadi. Hak Allah pada kuasa ketuhanan, termasuk kuasa ketuhanan ialah melantik pemimpin. Kalau tuan-tuan bergantung harap kepada kertas undi, tuan-tuan telah meletakkan kuasa ketuhanan itu pada kertas undi. Kita yakin kertas undi itu adalah alat dan wasilah
Yang melantik sebenar-benarnya siapa? Allah, pemilik sekalian alam, raja segala raja, pemilik penguasa segala kerajaan. Minta dengan Allah agar Allah lantik ke bagi kita pemimpin yang baik untuk kita. Saya tak sebut mana-mana parti kan. Saya nak tuan-tuan minta dengan Allah. Kerana Allah lebih tahu. Dialah Alamul Ghuyub, Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi. Hak kita nampak ni semua calon tunjuk muka depan kita, dalam hati kita tak tahu. Tapi Allah, dia tahu yang gaib, dia tahu yang tersembunyi, dia tahu yang baik, dia tahu yang buruk. Kita minta dengan Allah, penguasa sekalian alam. Ya Allah, lantiklah pemimpin yang baik untuk memimpin kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.